كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Terlebih dahulu tuan-tuan, seperti biasa marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya kita diberi kesempatan, peluang, kesihatan dan paling penting kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersama-sama pada malam ini bagi menyambung perbincangan kita berkaitan dengan topik rukun sembahyang, 13 rukun sembahyang dalam protokol sembahyang. Kita akan bincang satu persatu cara untuk melaksanakan, bagaimana cara untuk melaksanakan setiap 13 rukun sembahyang ini. Kita akan bincang malam ini tuan-tuan rukun yang ke-6 daripada 13 rukun yang nama dia ialah i'tidal, perbuatan. Bagaimana cara untuk kita buat i'tidal yang sempurna. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, surat 55 ke-6 daripada 13 rukun ataupun 13 bahagian sembahyang. Jadi 13 ni tuan-tuan dia panggil bahagian. Cukup 13 baru dinamakan diri sembahyang. Ke-6 yang ini satu bahagian daripada diri sembahyang. Nama dia adalah i'tidal. I'tidal dengan tumakninah padanya pada i'tidal. Baik, ini dia terus bagi syarat i'tidal. I'tidal dengan tumakninah padanya, yakni pada i'tidal. Iaitu yang kata i'tidal tu apa dia? Bangun kembali kepada qiyam sebelum rukuk. Dengan qasab, dengan syarat pula, ini syarat yang kedua pula, dengan tujuan i'tidal. Jangan qasad, ini jangan bertujuan yang lain daripada i'tidal. Baik, tuan-tuan, yang pertama kita nak tahu i'tidal dulu, kemudian kita nak bincang syarat i'tidal lah. Bagaimana syarat yang diperuntukkan ketika kita melakukan i'tidal itu. Yang pertamanya i'tidal ni bahasa agama, bahasa syarak, maksud dia ialah kembali berada pada posisi asal, iaitu qiyam. Itu dipanggil i'tidal. Sebab asal kita qiyam, berdiri. Asal kita berdiri, kemudian kita rukuk, Allahu Akbar, rukuk. Selepas kita tunduk, i'tidal. Kembali balik ke tempat asal ataupun kembali balik ke kedudukan asal, iaitu qiyam. Itu dipanggil i'tidal. Simple sahaja. Cuma kita dah tahulah, cuma nak belajar cara untuk panggil apa? Pastikan perbuatan itu sempurna di sisi syarak. Baik. Syarat dalam kitab kita ni tuan-tuan, dia hanya sebut ada dua syarat saja. Kalau dalam kitab yang lain, kitab yang besar, dia akan sebut lebih daripada dua. Antaranya kitab Sulam Musibyan dia sebut 5 syarat i'tidal. Okey, yang pertama disebut di sini i'tidal itu, yang pertamanya mesti syarat dia ialah dengan tumakninah padanya. Ini syarat yang pertama. Dia dua syarat ni tuan-tuan, syarat yang basic dia ambil. Syarat yang 3 lagi dalam kitab yang besar itu dia tak sebut. Syarat yang paling asasnya ialah ketika kita kembali ke kedudukan asal, kedudukan qiyam itu mesti kena ada tumakninah. Ini syarat pertama. Apa dia tumakninah? Berhenti sekalian anggota, sekalian pergerakan anggota kita. Bukan berhenti ucapan, tidak. Ucapan memang kita akan sebut sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Kata sambung lagi lah kalau bagi yang orang nak sambung mil as-samawati wa mil ardi wa mil afis sama, banyak lagi sambung. Tapi asasnya kita sebut dua itu pun dapat pahala dah. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana
walakal hamd. Maka ucapan kita terus sampailah Allah balik. Allah ni maksudnya kita nak sujud. Maknanya mulut kita tak berhenti. Yang tumakninah ni apa dia? Tumakninah ialah berhenti sekalian ataupun seluruh pergerakan anggota kita. Kena diam. Diam itu kadar mana untuk pastikan orang panggil apa, dapat tumakninah, sekurang-kurang masa yang diperuntukkan sempat untuk kita mengucapkan lafaz subhanallah. Itu masa paling singkat. Dia yang tidak ditumpan, dia dipanggil rukun pendek. Paling singkat subhanallah, paling lamanya ialah kadar masa sempat untuk kita baca tahiyah awal, sekurang-kurang tahiyah. Dia akan sebut di belakang. Itu masa sekurang-kurang sekurang-kurang tahiyah itu lain, sekurang-kurang Fatihah. Dia akan sebut di bawah itu kadar ataupun disebut rukun i'tidal adalah rukun pendek. Dia ada 13 rukun ni tuan-puan, 2 je rukun pendek, yang lain semua rukun panjang. Kita kena tahu 2 tempat ini sebab tak boleh dipanjangkan. Yang lain boleh panjang. 13 ni tolak 2 je. 11 lagi topan boleh panjang. Sembahyang lepas isyak, sujud sampai subuh besok pun boleh. Janganlah subuh azan tu baru bangkit. Haramlah. Bangkit itu tahiyat akhir bagi salam subuh. Itu cantiklah. Kalau nak paling cantik, paling lama lah. Lagi lama lagi dapat pahala, lagi lama lagi banyak pahala sebab sembahyang seorang diri. Dia sembahyang yang tak boleh lama ni sembahyang dengan jemaah. Jadi imam tak boleh lah. Tapi sembahyang seorang diri, sujud boleh lama, rokok boleh lama, i'tidal tak boleh lama. Dia ada kadar minimum dan ada kadar maksimum. Okey. Jadi untuk dapat tumakninah tuan-puan, sekurang-kurang kadar yang diperuntukkan mesti dapat masa subhanallah berapa saat sahaja. Subhanallah itu dipanggil mesti berhenti, wajib bukan sunat. Wajib kena berhenti pergerakan. Jangan bergerak tangan. Kadang-kadang mana banyak tempat tuan-puan yang bergerak ialah tangan. Duk hayum lagi. Allahu akbar. Allahu akbar. Tangan masih duk hayum ni. Masih duk santai lagi. Kemudian dia terus terjum. Terus sujud. Sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Allah. Dia sambung tu. Jadi tak berhenti. Ini tidak sah. Dia sujud tuan-puan, status sujud dia tidak sah. Kenapa? Kerana rukun sebelum sujud itu, i'tidal itu, dia tak sah. Dia panggil, dia tak sempurnakan rukun i'tidal. Kalau dia buat rukun lain, maka tidak sah rukun lain. Itu dia panggil syarat yang wajib. Mesti ada tumakninah. Baik, settle. Yang kedua pula. Syarat yang kedua. Kalau dalam kitab lain tuan-puan sebut tambahan kitab lain, kitab kita ni dia ada 2 je, kitab lain ada 2 lagi tambahan. Pertamanya dia mesti sempurna rokok. Itu basic. Nak rokok mesti sempurna Fatihah. Nak i'tidal mesti sempurna rukun. Itu syarat basic mana-mana rukun pun. Dia kena settlekan rukun sebelum baru boleh buat rukun yang lain. Selagi rukun tak sah, kalau rukun dia tidak sah, rukun dia tidak ada tumakninah ataupun tak panggil tak follow dia punya peraturan lain, maka menyebabkan rukun tidak sah. I'tidal juga tidak sah. Kenapa? Kerana syarat yang pertama yang disebut dalam kitab yang besar, dia nak i'tidal mesti sempurna perbuatan rokok dulu. Barulah yang kedua itu sebut dalam kitab kita ini, yang keduanya mesti ada tumakninah. Yang ketiga dari kitab kita sebut. Yang ketiganya, yang kata i'tidal itu dengan qasab, ini dengan bertujuan i'tidal. Jangan, ini tidak dibenarkan, tidak boleh
qasad ini bertujuan yang lain daripada i'tidal. Nah, ini sama juga dengan rokok pun. Dia nak i'tidal itu jangan diubah niat. Jangan ditukar niat kepada perbuatan lain. Sujud lama sangat, rokok lama sangat, sakit pinggang-pinggang, kemudian dia terlitah di hati dia ini nak i'tidal. Kenapa? Tu contoh-contoh untuk menghilangkan sakit pinggang dia. Maka tidak sah i'tidal dia. Semata-mata untuk sakit pinggang tu tak sah. Tapi kalau sharing, kalau kau panggil dan boleh sah. Maksud dan macam mana? Dia i'tidal ni, i'tidal memang nak i'tidal, cuma sambil tu dipanggil dam tu, sambil nak menghilangkan lengah pinggang dia ni. Rasa macam nak patah pinggang ni, rokok lama sangat ni. Nak pitam dah ni, rokok lama sangat ni. Dia i'tidal, dia bangkit sambil boleh legakan, boleh hilang lengah di pinggang dia. Itu okey. Dan dia panggil ishtirak. Niat disertakan dengan yang lain tidak membatalkan rokok. Yang tidak panggil apa, menghilangkan tujuan asal. Yang tak bolehnya semata-mata niat tujuan lain, tidak ada kaitan dengan sembahyang. Tu habis dua saja dalam kitab kita ringkas. Okey. Mana tujuan lain? Umpama angkat kepala daripada rokok dengan sebab terkejut. Itu tak sah. Ataupun sebagainya, ataupun tujuan lain. Ni dia contoh di sini ni, angkat kepala tu contoh dia terkejut. Sebagainya tu contoh tujuan lain. Tujuan lain contoh yang kita sebut tadi, tujuan untuk sakit dan sebagainya. Ketika itu kalaulah angkat terkejut tuan-tuan, terkejut, tak kisahlah bunyi apa, terkejut, terangkat kepala dia. Terpanggun kepala, terangkat kepala ke i'tidal, tidak ada niat pun. Bukan niat nak i'tidal pun, hanya terauto, terus terkejut, terpancak terus terkejut. Maka perbuatan dia itu perbuatan yang tidak ada niat di dalam sembahyang. Dia panggil perbuatan luar kawal. Yang tu tidak sah. Ketika itu, dia cerita hukum, tidak memadai. Ini tidak sah buat i'tidal. Ketika bangkit terkejut tadi, malahan hendaklah ia orang yang rokok tadi bongkok semula, ini tunduk semula, kemudian bangun untuk i'tidal. Kalau dia terkejut, dia bangkit terkejut ni, dia kena rokok balik, kemudian i'tidal balik. Okey, settle. I'tidal ini, dalam kitab lain sebut satu syarat lain, syarat tambahan, iaitu tidak dibenarkan memanjangkan kadar masa pada i'tidal. Tak dibenarkan panjang. Melainkan subuh je. Subuh tu dibolehkan. Sebab subuh kita baca kunut. Boleh baca kunut. Tapi lain daripada subuh tidak dibenarkan memanjang. Saja dia nak panjang. Mungkin dia baca doa ketika tu. Kalau doa dalam sujud boleh. Ada orang tanya, boleh tak saya dalam sujud saya baca doa? Sembahyang seorang dirilah. Tak ada kaitan dengan imam. Kalau jadi makmum tak boleh, sebab tak boleh ketinggalan, tak boleh lambat. Imam bangkit, kita kena bangkit. Lambat makruh. Kalau sembahyang seorang diri, kalau dia nak sujud dan baca doa, boleh. Dengan cara doa itu dalam bahasa Arab. Sebab kita dah bincang sebelum daripada ni, bahasa Quran dalam solat dia hanya boleh guna 3 bahasa sahaja. Pertamanya ialah bahasa Quran. Walaupun bahasa Arab bukan bahasa Quran, tak boleh. Bahasa Quran yang digezet, bahasa itu bahasa Quran. Arab ada bukan bahasa Quran, cakap Arab, tapi bukan bahasa Quran. Batal sembahyang cakap Arab. Bercakapnya Arab Quran. Itu dipanggil bahasa Quran. Yang kedua tuan-tuan, yang diboleh bercakapnya ialah bahasa zikir. Subhanallah walhamdulillah, Allahu akbar,
wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu bahasa zikir, boleh. Dan bahasa yang ketiga yang tidak membatalkan sembahyang ialah doa. Tapi doa dalam bahasa Arab. Doa bahasa Melayu batal. Doa di mana-mana pun boleh, asalkan bahasa Arab. Doa dalam rukuk boleh, doa kemasekian boleh, doa dalam sujud pun boleh. Cuma paling cantiknya doa dalam sujud. Selepas kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, kalau dia nak yang paling afdal, baca sampai sebelah. Paling kurang 1, nak paling afdal 2, lagi cantik 3 atau 5 atau 7 atau 9. Level ketiga dipanggil paling afdal 11. 12 harus. Maka selepas sebelah baca doa. Boleh baca doa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sampai 11. Kemudian habis dah sebelah, dia rasa okey lagi, nak rokok lama lagi, nak sujud lama lagi, dia boleh baca doa. Tapi syarat bahasa doa bahasa Arab. Allahumma ghfirli, boleh. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, boleh. Dalam sembahyang. Allahumma rzuqni min haitsu la ahtasib, boleh juga. Cuma syarat dia jangan doa itu ada kata nama yang ditujukan kepada seseorang, tak boleh. Contoh yarhamukallah. Aku minta yarhamukallah ini, itu dia tak nak. Khitab kamu itu, moga kamu ini dirahmati oleh Allah, tak boleh. Itu antara perkara yang akan datang kita akan belajar, tak masuk topik lagi, perkara membatalkan sembahyang. Jadi 3 bahasa ini boleh cakap di dalam sembahyang. Tetapi ingat, tak dibenarkan bercakap lama ataupun berdoa lama, berzikir lama, 2 tempat. Iaitu 2 tempat ini tempat yang diperuntukkan masa yang singkat. Kenapa? Kerana dia dipanggil rukun yang pendek. Tempat pertamanya ialah i'tidal, tempat yang keduanya duduk antara 2 sujud ke datang. Ini syarat yang keempat ni, kalau kita ni dia umum saja. Iaitu i'tidal, syarat yang seterusnya tidak dibenarkan memanjangkan kadar masa. Kadar dia berapa tuan-puan? Kadar dia, ukuran dia bukan tepat minit tidak, tapi anggaran mengikut bacaan Fatihah yang normal. Dia panggil Fatihah yang beradab. Maksud apa beradab? Bacaan Fatihah beradab iaitu kadar masa, kadar level bacaan sederhana. Bukan terlalu cepat, hadar, bukan. Kalau terlampau cepat, dia panggil ma'arif li sukun 2 harakat. Bukan. Itu terlampau cepat. Kalau tartil 6 harakat. Itu baca berlambat-lambatan. Dia baca sederhana. Iaitu bacaan dengan, kalau ma'arif li sukun itu 4 harakat. Itu dia panggil bacaan Fatihah kadar sederhana. Berapa lama? Anggaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Tengok kadar masa berapa minit. Contohlah kan, contoh saja. 1 minit contoh. Tuan balik kira lah. Sampai Maliki Yaumiddin 4 harakat je. Ar-Rahmanur Rahim, Maliki Yaumiddin. Balik kira berapa saat? 1 minit atau 60 saat? Seminit ke? Tak, 60 saat. Pening juga. Saya kira tak sampai seminit ustaz. Berapa? 60 saat je. Ingat 70. Ikutlah berapa puluh saat pun. Lalu dia tak dibenarkan kita duduk i'tidal, qiyam, i'tidal lebih daripada kadar seminit. Contoh je lah tuan-puan, mudah nak sebut. Contohlah seminit kita baca Fatihah yang sederhana itu, 60 saat. Maka berdiri ataupun qiyam tak dibenarkan lebih kadar masa tu. Walaupun dia kata lebih ni saya nak baca doa, tak dibenarkan. Baca doa pada tempat lain. Itu syarat yang keempat. I'tidal ini satu daripada rukun yang pendek.
Rukun pendek itu sekadar sempat, kadar ni kadar masa, sekadar masa sempat membaca doanya yang tertentu sahaja. Kecuali rakaat yang akhir sembahyang subuh untuk membaca kunut, diluluskan panjang masanya secukup kunut itu. Walaupun kunut tu lebih daripada bacaan Fatihah boleh. Jadi sempat membaca doanya yang tertentu sahaja ni ada dua. Doa tertentu ni yang disunatkan boleh baca. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, dan sambung lagi. Habiskan doa tu terus turun. Jangan tunggu lagi. Dan kalau dia tak baca doa ni tuan-puan, Sami Allahu liman hamidah saja, dia tak baca Rabbana walakal hamd mil'us samawati wa mil ardi, dia tak baca, jangan tunggu lama. Dia tunggu jangan lebih daripada kadar seminit. Kalaulah dia baca doa tu, nak habiskan baca doa itu tak apa. Kerana doa boleh dibaca, diperuntukkan, doa yang sunat. Jangan tambah pula. Ni doa yang diperuntukkan, sunat saja. Tu. Habis. Itulah dia tumpan 4 dalam kitab kita ni sebut 3 kalau campur dengan i'tidal ni, 3 syarat sah i'tidal. Campur di bawah sekali itu satu daripada rukun pendek itu. Itu dia panggil syarat yang ketiga dalam kitab kita ini. Kalau dalam kitab lain syarat ada 5, ataupun dalam asah kitab setengah asah ada 4. Pertamanya syarat pertama nak i'tidal kena sempurna rukuk dulu. Syarat yang kedua kena ada tumakninah. Syarat yang ketiga tak boleh bertujuan lain daripada tujuan i'tidal. Jangan ada tujuan lain semata-mata, tujuan sakit pinggang dan sebagainya tak boleh. Dan yang keempatnya, tak boleh memanjangkan masa i'tidal. Kenapa? Kerana rukun pendek. Rukun itu rukun pendek. Habis kita tengok sujud tuan-puan. Sujud ni dia agak panjang sedikit. Baik, sebelum kita tengok sujud tuan-puan, sedikit tambahan, iaitu bacaan sunat tuan-puan. Bacaan sunat ni dia ada dua bacaan. Tuan-puan pilih 2 ataupun pilih 1 pun, nak buat dua-dua pun boleh. Lafaz yang pertama dia panggil bacaan sunat semasa i'tidal. Bacaan sunat semasa i'tidal. Itu sunat membaca lafaz sami'allahu liman hamidah. Bila nak baca ni? Kena tahu setting dia tuan-puan. Sami'a bukan sami'a. Kita kadang-kadang beri hantam sami'allahu liman hamidah. Sami'a. Dia bukan A, dia bukan hamzah, dia A. Sami'a, telah mendengar. Sami'allahu liman hamidah. Bila nak baca ni? Ketika mengangkat kepala daripada rukuk. Dia mula angkat kepala, mula sa. Dia perlahan-lahan. Sa ni tuan-puan, bila mula nak sa, bila dah. Kena setting cantik. Ni afdal setting ni. Semata-mata sunat, okey, bacalah. Walaupun angkat kepala tak sah lagi. Separuh jalan baru sami'allahu liman hamidah. Maknanya clear awal. Pergerakan belum, tak setting cantik pergerakan. Dapat ada pahala sami'allahu liman hamidah? Dapat semata-mata mengucapkan lafaz sami'allahu liman hamidah ketika dia i'tidal. Cuma pahala afdalnya tidak ada. Kenapa? Kerana cara buat yang afdalnya kena seiring. Pergerakan dia naik sampai i'tidal, sempurna i'tidal, dia kena sa, mula bergerak kepala perlahan, sempurna saja dia qiyam, maksud sempurna saja di posisi asal, dah. Sebab itu apabila dah saja iman, kita pun sah. Jangan sah awal. Kita kena tengok dah, iman dah, kita sah. Itu dia punya cara, orang panggil cara pergerakan makmun dan iman. Dah dia, sah kita. Bar dia, kita. Kalau dia sujud tuan-puan, Allahu Akbar, bar saja dia, maka kita. Kita pun jadi get ready saja, jangan turun lagi. Nampak jadi dia sujud, maka kita pun Allahu Akbar. Jadi dua benda di situ tuan-puan. Kalau kita nak terbaik, kena dua tu cantik. Pertamanya lafaz, yang keduanya pergerakan kena sama dengan
lafaz. Sama dengan lafaz. Pergerakan sama lafaz. Itu afdal. Kalau kita boleh buat dua benda tu tuan-tuan, yang tu yang terbaik. Sebab dapat dua. Pertama, ucapan, pahala ucapan. Yang kedua, pahala afdal, iaitu pergerakan sama dengan ucapan. Ada dua rekod pahala di situ. Baik, saya ulang sekali lagi tuan-tuan. Sa ni, naik saja. Sami Allahu liman hamidah. Dah. Apabila dah tuan-tuan, ketika dah saja kita kena ada tumakninah, diam. Ketika diam itu kita sambung dengan apa? Rabbana walakal hamd. Kemudian nak sunat yang ketiga, sambunglah mil'a samawati wa mil ard. Itu yang bagi orang yang nak sambung terus. Okey. Tengok yang kedua. Habis yang pertama. Ketika mengangkat kepala daripada rokok bagi imam ataupun makmum ataupun sembahyang seorang diri, sama aja. Sunat yang kedua apa dia? Yang keduanya sunat membaca lafaz Rabbana walakal hamd. Sunat membaca lafaz tersebut bila? Kena tahu bila ni, masa ni, jangan hantar ikut dam. Ketika berdiri betul, jangan tak berdiri betul dia dah terus dia sambung awal. Kadang-kadang tuan-puan dia sambung awal, maksudnya dia jamu awal. Dia ni sami Allahu liman hamidah, separuh jalan dah. Baru separuh, baru tak betul lagi qiyam ni. Dah. Lepas dah Rabbana terus. Belum qiyam betul lagi dah Rabbana. Tu belum tepat lagi. Belum tepat masa lagi. Jangan bunyi awal. Dia ada masa dia tumpah, ada peraturan dia. Macam kereta api, dia tak bunyi kodam. Bahaya bunyi kodam. Bahaya dekat makmum lah. Makmum ni dia kalau dia tahu cara, dia akan berpandukan pada imam. Kalau imam, kalau dia seorang diri, tak bahaya apalah, cuma tak afdal lah. Kalau dia seorang diri tuan-tuan, dia hantar ikut dam ni, dia hanya dapat pahala ucapan. Dapat pahala ucapan. Cuma yang kedua tu yang tak dapatlah afdal, pergerakan itu. Itu. Bila sunat membaca lafaz sami Allahu liman hamidah ini ketika berdiri betul bagi imam atau makmum atau munfarid, yang sembahyang seorang diri. Ni ringkas saja. Kalau dalam kitab besar tu dia bincang lagi Rabbana ni. Tuan-tuan biasa dengar ada Rabbana ni hanya imam saja baca. Rabbana walakal hamd. Ada kadang-kadang imam tak baca, makmum yang baca. Imam hanya sami Allahu liman hamidah, makmum kata Rabbana walakal hamd. Nak jadi mubalik pula. Mubalik dia beza tu apa? Mubalik ni bukan mubalik mubalik nak saudagar tu. Mubalik bawa agama tu. Ada mubalik Kristian, Islam pun mubalik, dipanggil mubalik juga. Orang menyebarkan agama. Saudagar kita dulu 2 dalam 1. Dia bawa barang saudagar dia tutupan, berdagang tu nampak zahir dia berdagang, tapi dia juga menyebarkan agama Islam. Saudagar bawa rempah ratus daripada India, saudagar India tutupan peratus sampai di pelabuhan Melaka, maka dia juga turut menyebarkan agama Islam. Bukan saja dia bawa barang dagangan saja. Itu mubalik umum. Ini ada mubalik yang khusus. Khusus ni tuan-tuan, mubalik khusus ni dia panggil terma dalam fiqh. Tuan-tuan akan berjumpa beberapa terma, nanti kita akan belajar kalau panjang umur. Topik khusus nama dia ialah syarat sah mengikut imam. Dia ada bertemu dengan istilah mubalik, dia ada bertemu dengan istilah dia panggil lupa dah. Perempuan, istilah perempuan ni dia ada seorang perempuan yang duduk di tengah-tengah ini, dia panggil rabitah. Rabitah itu istilah. Dia rabitah dia tu dia merangkap. Dia makmum dan dia merangkap iman bagi muslimah. Cuma dia tak panggil imam, dia panggil rabitah. Maka peraturan dia, makmum perempuan kena rabitah takbir dulu baru dia takbir. Tu akan datang tuan-tuan. Akan datang. Sekarang ni mubalik dulu.
Mubalik ni sebab kita duk keliru. Kadang-kadang kita tak dia keliru dengan mubalik. Apabila iman kata sami'allahu liman hamidah, mubalik kata rabbana walakal hamd. Imam dia senyap dah. Maka dibincang dalam kitab dua-dua sunat. Imam pun sunat sami'allahu liman hamidah, dan makmum di belakang pun sunat juga. Rabbana walakal hamd, dua-dua sunat. Bukan kata iman tak sunat Rabbana, bagi makmum saja Rabbana. Dua-dua sunat. Jadi mubalik ni tuan-puan, ni tambahan saja, tak masuk topik lagi. Mubalik ni apa dia? Orang yang menyampaikan maklumat ataupun info berkaitan dengan tata cara sembahyang kepada orang lain ataupun kepada makmum. Itu mubalik. Mubalik ni dia boleh dilantik, boleh. Siapa-siapa nak jadi mubalik boleh, dilantik pun boleh, tak dilantik pun boleh. Dia offer ataupun dia sukarela jadi mubalik. Mubalik ni dia boleh dia solat, dia tak solat pun boleh. Dia duduk tepi mana-mana, makmum rakaat, imam rakaat, dia pun beritahu. Beritahu kepada saf yang jauh tu, yang tak dengar, yang tak nampak tu, beritahu. Kalau dia tak sembahyang tuan-puan, dia boleh beritahu secara direct, tak perlulah Allahu Akbar. Tak perlu. Itu tu beritahu secara takbir. Kalau imam rukuk, dia pun Allahu Akbar. Imam i'tidal sami'a, dia pun sami'a. Itu cara dia nak beritahu kepada makmum duduk jauh, kerana dia pun solat. Sebab tu dia juga mengucapkan lafaz kuat suara dia. Tapi kalau dia tak solat, dia boleh beritahu direct. Rukuk. Sujud. Dia boleh beritahu. Sebab dia tak solat pun, tak payah duk Allahu Akbar. Dia boleh tahu. Oi, sujud. Boleh bercakap. Kenapa? Kerana dia ni menghantar info kepada makmum. Dia orang tengah, dia panggil. Itu dipanggil mubalik. Baik. Jadi kalau kita sembahyang mubalik ni, kita sembahyang, maka kita kena ikut imam lah. Iman Allahu Akbar, kita perkuat Allahu Akbar. Kerana suara imam ni tak didengar oleh saf. Tapi kalau kau pakai mic, biasanya dengar lah. Ada juga pakai mic pun, imam ni slow. Maka ada orang yang suara kuat, dia kuatkan suara. Tu mubalik. Habis Okay, saya tahu tuan-puan, itu dua perkara sunat. Sami'allahu liman hamidah dengan Rabbana walakal hamd. Kita ada masa sikit lagi tuan-puan. Hari ini tak sempat untuk kita habiskan ni, tapi kita dah masuk sikit saja. Kita akan sambung minggu depan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Tajuk baru, ketujuhnya sujud 2 kali. Ketujuh ni dia agak panjang tuan-puan, kita akan sambung minggu depan. Cuma malam ni sedikit saja intro. Dia sebab dia panjang ni, kita akan combine dengan 2 sujud ni tuan-puan. Kita akan combine dengan wajib dan sunat. Dia ada 5 ataupun 6 perkara sunat. Kita buat benda tu, cuma kita nak elaborate saja. Ini sunat sebenarnya. Kita sujud ni tuan-puan, tata cara sujud minggu depan kita belajar. Sebenarnya kita duk buat itu praktikal tu, dia ada 6 ataupun 5 yang sunat, yang kadang-kadang kita tak tahu pun yang kita buat sunat betul. Kalau qaul yang mu'tamad, nak dapat pahala sunat, kena tahu ini sunat kita buat. Kalau wajib tak apa, memang kita tahu, kita sangka wajib ni. Sebenarnya bukan wajib, itu sunat. Jadi panjang tu sebab kita nak sebut yang wajib dan sebut yang sunat. Malam ni basic tu tuan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Ketujuh, sujud 2 kali pada tiap-tiap rakaat dengan tumakninah. Dengan tumakninah. Okey, sebelum syarat dengan tumakninah tu dah syarat dah, dia masuk syarat. Syarat sujud ada 8 kalau di kitab yang besar, dan kitab kita ni lebih kurang dia sebut ada 4. Baik, apa makna sujud ni tuan-puan? Sujud dalam mazhab kita dia beza. Makna sujud ataupun syarat sujud, mazhab kita dengan mazhab Hanafi dia berbeza. Tu kena tahu tu. Kadang-kadang dia duduk sujud ini, praktis dia ini di sisi mazhab Hanafi, dia tak tahu pun, dia main ikut je. Tak boleh, dia kena channel berbeza. Sebab kita Nusantara memang channel kita tu mazhab Syafi'i, kena fokus mazhab Syafi'i. Mazhab lain itu Hanafi. Okey, apa maksud sujud ni tuan-puan? Sujud ini dia panggil istilah syara, meletakkan ataupun rapat
7 anggota orang yang sembahyang pada tempat sujud. Itu asasnya. Apabila kita panggil sujud, merujuk kepada perbuatan kita ini rapat ataupun letak 7 anggota pada tempat sujud. Cara nak letak tu bulan depan kita belajar. Kita dah tahu dah. Cuma cara sunat kita combinekan dengan cara sunat dan cara wajib. Cara wajib ni asalkan letak je rapat 7 macam mana tak apalah. Nak terjun pun boleh. Asalkan rapat 7 anggota. 2 kaki, 2 kepala lutut, 2 tangan dan 1 dahi. 7. Kalau mazhab Hanafi tuan-tuan, dia bukan 7, dia 8, iaitu hidung. Hidung wajib di sisi mazhab Hanafi. Dia beza, ada pro kontra, dia ada beza sikit-sikit saja beza. Macam kita 7, mazhab Hanafi 8. Macam kita pula akan datang kita belajar syarab, dia kena punggung tinggi sujud kita. Tak boleh punggung sama dengan kepala, tak boleh. Sujud atas tangga tak sah. Sebab tangga tu, contohlah kalau tangga rendah tak apalah. Tangga tu tinggi. Sujud tangga tu tuan-puan dengan punggung ni sama. Maka tidak sah mazhab kita. Mazhab Hanafi boleh. Maksud mazhab Hanafi hantar sujud atas punggung orang boleh. Sujud atas punggung orang samalah kepala kita ni dengan punggung kita ni sama. Mazhab Hanafi boleh. Asalkan tempat sujud tu cukup 8. Atas punggung orang pun 8 juga, tempat sujud juga. Duduk tangan, tangan boleh sampai ke bawah. Cuma isu dianya tinggilah kepala ni dengan punggung nak sama. Dia mazhab Hanafi boleh. Mazhab kita tak boleh. Tu tempat dia ada tempat yang rigid dia, tempat yang ketat dia, tempat yang kita ringan. Mazhab kita dia ketat, dia tak boleh. Dia kena menjunam. Dia kena rendah kepala daripada punggung. Itu baru dinamakan sujud. Ya. Pergi haji. Jadi sujud atas punggung dia. Ramai duk buat sujud atas punggung. Mazhab Hanafi memang boleh. Mazhab kita boleh dengan syarat punggung dia rendah. Kalau punggung dia tinggi, sama tinggi dengan kita, tak boleh. Isu dia tuan-puan bukan isu pasal sujud atas benda tu. Dia panjang sujud ni sebab dia bincang sujud atas benda. Benda tu yang tak bolehnya, kalau bulan depan kita bincang, tak boleh tu sujud benda yang ada kaitan dengan kita. Atas jubah kita, atas lengan baju, atas tali serban, itu tak sah sujud atas benda. Tapi kalau benda duduk depan kita, tongkol kayu ke, punggung orang ke, itu boleh. Dengan syarat rendah pada punggung. Kalau lah tinggi, kebetulan punggung dia tu tinggi. Tinggi tak boleh. Macam mana jadi tinggi tu? Adalah tinggi ya. Kalau rendah okey lah. Sujud tak punggung dia tu, punggung rendah. Punggung kita tinggi. Memang boleh lah. Tak ada orang tanya, boleh tak sujud atas punggung? Tengok dululah. Ada yang tak boleh, ada yang boleh. Kalau mazhab Hanafi memang tak jadi isu. Boleh. Okey, settle makna sujud tuan-puan. Dah settle makna sujud. Jadi syarat pendetailan kita akan baca. Nak 7 tu mana rapat, mana tak rapat tuan-puan. Dia 7 tu tuan-puan, dia ada yang boleh dibuka, wajib buka. Ada yang pakai stocking pun boleh, pakai sarung tangan pun boleh. Itu akan bulan depan. Sebab ada orang tanya, dia kata boleh tak kita pakai stocking? Semayan pakai stocking. Lepas tu semayan pakai sarung tangan. Apabila sujud, mana nak rapat tempat sujud? Cover dengan tali ni, cover dengan sarung tangan. Kaki kita pun stocking. Mana nak rapat dengan tempat sujud? Sedangkan dia kata sujud ni adalah rapat 7 anggota pada tempat sujud. Ataupun letak 7 anggota pada tempat sujud. Maka jawab dia tuan-puan, akan datang kita akan sebut detail. Malam ni secara umum saja. Jawab dia 7 anggota wajib bukanya lah dahi saja. Dahi ni dia bukan seluruh dahi wajib buka. Sebahagian dahi ni kena tempat sujud. Tak boleh berlapis. Kalaulah dahi kita penuh dengan serban, pakai serban ni, dengan keni-keni tutup. Terlebih pakai serban. Dia tahu tiru je. Pakai serban pun nak mengaji juga tu buat.
Bukan kalau pakai serban pun kena mengaji, takkan semayam ni hak besar pahala ni tak mengaji. Main hantam je, main rokok. Tengok tu imam rokok. Tengok tu imam i'tidal. Dia main tiru basi saja. Pakai serban pun kena belajar. Belajar bagaimana, bukan belajar cara ni ikutlah macam mana pun. Cara ni nak ikut style. Ada style Mekah, style Melayu. Orang Melayu pula tak sama. Pondok tu lain, pondok ni lain. Style guru. Itu style. Tapi pakai cara tu. Maksud cara ni sunat untuk dapat pahala sunat. Macam mana nak lilit dia. Bukan cara lilit tak. Maksudnya kalau letak sahaja tuan-puan, letak semata-mata letak. Tak pandailah nak ikat macam mana macam ni. Macam abang abang di kita ni diikat cara lain, saya ikat cara lain. Orang lain pun tak ada ikat lah. Ni ikat cara lain. Lepas tu hang duduk pergi bendam tu, ikat juga. Pergi bendam tu ikat juga. Pergi menebah belakang rumah dia ikat juga orang dulu. Dapat pahala tak? Jawab dia tuan-puan, kalau niat dia pakai serban, syarat ikat yang macam ni itu untuk style ataupun teori. Untuk dapat semata-mata pahala, ikat macam mana pun dapat. Asalkan orang panggil dia kena niat serban lah. Kalau niat letak kain nak pergi pergi benda tak jadilah. Dia niat pakai serban. Niat sunat pakai serban. Maka diikat macam mana tak apa, dapat pahala. Yang kedua, tuan-puan, saya kata belajar pakai serban. Yang kedua, diikat ni tak boleh lah pakai habis penuh ni. Sebab ini kena bagi nampak sedikit. Sebab untuk sujud. Yang kedua apa dia? Yang kedua dia pahala. Yang kedua ialah satu pahala serban. Yang kedua pahala ekornya. Ekor ni ada pahala ni. Nak dapat dua pahala, ikat bagi ada ekor. Ada orang ekor, 3 ekor. Tu saya tak berani nak cakap. Ada orang tanya, Ustaz, saya nak buat 2 ekor. Ada kan ekor satu lagi atas ni? Saya pun boleh buat 2 ekor juga. Tanya kita pakai 2 ekor kan. Buat naik 1 ekor lagi. Toceng atas ni. 2 ekor. Dia, yang 2 ekor tu saya tak berani jawab lah. Sebab mengaji 1 ekor je. Ekor ni, untuk dapat pahala ekor ni tuan-puan, dia ada kadar ekor. Kadar minimum dan maksimum. Lebih daripada maksimum tak dapat pahala ekor. Kadang-kadang dia hantar sampai dia punggung ni. Tu kata tigu. Ni labuh lah ekor dia ni. Tali ni. Lebih pada lembu. Pada ekor lembu gini. Kat punggung ni. Nampak sangat tigu tu tuan-puan mengaji pondok. Orang tengok pakai serban. Pakai serban. Bagus. Bukan nak kata tak bagus pakai serban. Jangan duk kata hina. Bukan. Cuma nampak sangat lah. Dia tu tiru. Kalau dia tak tiru, dia ambil sanad daripada guru, nak belajar dengan guru, macam mana pakai serban, sunatnya macam mana. Ekor ni maksimum tuan, panjang dia ialah ni. 4 jari ni paling pendek. Ekor paling pendek. Kalau pendek tak sampai 4 jari ni tuan, tak sampai 4 jari ni tak dapat pahala. Pendek sangat. Pendek sangat tuan. Saya ni kira pendek dah, tapi tak capai lebih 4 jari ni. Dan paling panjang tuan-puan, maksimumnya ialah 1 hasta. Ni. Lebih daripada ni tak dapat pahala sunat. Kenapa? Lebih daripada peruntukan. 1 hasta. Ni je. Ni je. Kalau sampai di punggung tu 2 hasta dah tuan-puan. Dia sekat ni je. Ni, bukan jari ni. Hasta ni, 1 sampai ni. Siku ni. Tu sunat. Paling panjang. Untuk dapat pahala ekornya. Tu. Habis tuan-puan. Jadi banyak jauh dan hilang tu. Satu je kita baca malam ni tuan-puan, syarat. Apa dia? Tumakninah. Iaitu yang kata sujud tu apa dia? Bersenunggin. Ni bahasa lama sangat tuan-puan. Menunggin. Menunggin bahasa lama ni. Kitab tua tuan-puan. Bersenunggin pula tu. Menungging. Meletakkan dahi atas tempat sembahyang ataupun atas kain yang dipakainya, seperti ekor serban yang panjang yang tidak bergerak apabila ia bergerak, sekurang-kurangnya, ini syarat lain,
sebahagian daripada dahi hendaklah kena pada tempat sujud itu. Baik, habis tuan-puan. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan sambung ke datang tu, syarat yang kedua tu. Sekurang-kurang sebahagian daripada itu syarat yang kedua. Baik, syarat pertama ini yang disebut dalam kitab kita ini, sujud itu tiap-tiap rakaat itu dengan tumakninah. Itu syarat pertama dari kitab kita. Kena sujud, letakkan 7 anggota, kena ada tumakninah. Sama je, kadar tumakninah. Kalau dia tak sempat, kalau dia tak nak baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dia tak nak baca, kalau dia baca tu memang ada tumakninah lah. Tapi tak semestinya, kerana itu ucapan. Dia bukan ucapan. Tumakninah ni pergerakan. Sujud tuan-puan, jangan bergerak. Jangan tangan duk main hulu nak parking tuan-puan, nak bagi cantik parking tu. Setengah orang kan, dia duduk mencari nak parking cantik ni. Lepas parking cantik terus naik. Tak. Dia kena berhenti. Tangan ni 2 jangan bergerak. Kaki pun 2 jangan bergerak. Ada orang tuan-puan, kalau tuan-puan perhati, macam-macam style dia, kaki tu, belakang kaki dia tak ada tumakninah. Kenapa? Tangan depan cantik, dia tak bergerak. Tapi kaki di bawah ini tuan-puan, di belakang ni kaki ni, dia tak stop. Macam mana tak stop? Kejap dia letak bawah, kejap dia angkat. Kejap dia letak bawah, kejap dia angkat. Kejap dia letak bawah, kejap dia angkat. Macam itik tu. Angkat. Mana ada tumakninah? Dia kena berhenti sekejap. Ini tak berhenti. Angkat. Lepas angkat 3 kali, terus bangkit dah. Kenapa? Dia tak perasan syarat peraturan sujud kena stop sekejap. Kena berhenti pergerakan. Jangan kaki bergerak. Jangan 2 kepala lutut duduk ejas. Jangan tangan duduk mencari selesa ni. Jangan. Dia parking dah, terus letak senyap. Sekejap je senyap. Lepas tu nak bergerak tempat tak selesa pun boleh lah. Tapi berhati-hatilah bergerak yang tak sunat tu. Takut batal sembahyang. Itu dia tumakninah. Ya. Okey, jari kita. Itu pun juga minggu depan. Tapi saya jawab dulu abang kita tanya. Jari kita ni, yang wajibnya dan yang sunat. Yang wajibnya asalkan letak. Ini wajib letak. Maksudnya rapat. Walaupun dia orang panggil tuan-puan pakai apa panggil apa? Pakai glove apa? Sarung tangan. Walaupun dia pakai sarung tangan, sah. Ni wajib. Yang wajib bukanya dan 7 itu satu je dahi. Yang lain, anggota lain, kaki boleh beralas, boleh pakai stokin, 2 tangan boleh pakai stokin, boleh pakai glove, boleh pakai sarung tangan. Kepala lutut memang dah tentu dah kepala lutut. Takkan nak pakai lutut nak buka. Itu main bola. Itu lain macam. Jadi 2 ni je kita bincang. Kepala kaki pakai stokin dengan 2. Boleh. Dan cara kita nak sujud asalkan rapat, walaupun sujud style dia macam paping tu tuan-puan. Rapat dah tangan, rapat. Tapi rapat itu bukan cara sunat. Ni kita nak wajib dulu ni. Wajib ni asalkan rapat. Dia buat macam mana pun tak apa, asalkan rapat. Itu level wajib. Sunat, ni minggu depan kita cerita. Sunat macam mana tuan-puan? Sunatnya ialah tangan ketika kita sujud, 2 tangan ini bagi sentuh dengan tempat sujud. Jangan pakai sarung tangan. Sunat tak pakai sarung tangan. Kalau pakai sarung tangan sejuk sangat tuan-puan, tak boleh buat apalah. Tapi kalau tak sejuk, rugilah dia pakai sarung tangan. Sebab nak dapat pahala sunat. Wajib tak menjadi isu. Jangan tegur pula orang pakai sarung tangan tu. Ada orang setengah tu dia tak puas hati, dia pergi tegur pakai stokin. Tak boleh pakai stokin. Kenapa? Kena rapat. Pakai stokin tak rapat. Kena stokin dengan tempat sujud. Tu tak habis mengaji juga. Kawan tu buat hak wajib. Kita sunat tak boleh tegur lah. Dia tak nak buat sunat, jangan paksa dia sunat ni. Tapi kalau wajib kena tegur lah. Kena bantu dia sebab tak sah. Okey, sunat tuan-puan bagi sentuh. Yang kedua pula sunat, apa dia? Sunat yang kedua tuan-puan, jangan apa panggil ni? Jangan genggam. Kena buka ke 5 jari, hampar ke 5 jari. Satu hampar. Yang kedua, sunat yang keduanya ialah renggan. Jangan rapat macam tu. Renggan. Teknik renggangan.
Sunat yang ketiga, banyak sunat tuan-puan. Yang ketiga, ni semua minggu depan cerita. Yang ketiganya tuan-puan, sunat dua ni hadap ke kiblat. Dua ni, bukan dua ni. Seluruh jari, tuan-puan, seluruh jari hadap ke arah kiblat. Jangan bengkok. Ada setengah orang tuan-puan macam bekho tu ni. Dia buat macam ni. Allahu Akbar. Oh ni. Dapat pahala sunat, dapatlah sunat buka. Tapi tak dapat pahala samakan arah kiblat. Dia kena sama macam ni. Macam ni. Jangan buat teknik macam tu. Ada ni ramai buat macam ni tuan-tuan. Allahu Akbar. Oh dia parking tu. Tu kita kata macam, saya panggil bekho apa tak kereta tu. Parking dua tu. Orang ganggu orang tu. Adalah ganggu. Jadi hilang pahala. Ada banyak pahala tiga tu. Samakan, renggankan sedikit, jangan kuat sangat, renggan je. Tak payahlah sampai buka habis tu. Terkangkam tu. Buka je, buka sikit, lepas tu sama kiblat, arah kiblat. Tiga. Kita dah buat dah, cuma tak tahu sunat. Okey, Pak. Ya. Mazhab Hanafi 8. Mazhab Hanafi ni hidung. Hidung mazhab Hanafi wajib sama. Dua mazhab Hanafi. Kita pula 2-2-2-1. Tu formula kita. Dua kaki, dua kepala lutut, dua tangan dan satu kepala. Mazhab Hanafi satu hidung. Hidung wajib kena. Cuma kita tuan-puan, sunat, dan juga minggu depan juga cerita sunat ni. Sunat apa lagi tuan-puan? Sunat rapatkan hidung ke tempat sujud. Kenapa? Termasuk dalam kaedah al-khuruju minal khilaf mustahabbun. Keluar daripada khilaf itu sunat. Maksud apa? Maksud meraihkan keseluruhan mazhab. Kesemua mazhab yang wajib kita raikan. Maka sunat kita buat. Kenapa? Di sisi Hanafi wajib, maka kita nak kena raih pendapat dia, sunat kita buat juga supaya semua mazhab kata sah. Ya. Pakai emas tak dapat pahala lah. Sebab tu orang Hanafi dia buka emas. Dia buka separuh macam ni. Melainkan darurah. Darurah tak apalah, pakailah emas. Buka mati. Tu darurah. Kalau buka tak mati, buka lah. Sekejap aja buka. 2 minit je tak mati lagi. Jangan dia 2 minit tu lah virus masuk. Lepas solat tu buka juga nak makan. Lebih lama lagi pada sujud. Kalau dia masuk tengah makan. Itu. Ya. Dan bahasa Quran. Tak pandai. Boleh. Bahasa Melayu dan hati boleh. Boleh. Tapi ingat, jaga-jagalah, takut terkeluar bahasa dengan lidah. Duk geram sangat terkeluar. Ya Allah, lama dah nak minta ni ya Allah. Kenapa ni? Dalam hati ni, duk merayu dalam hati. Ya Allah, contohlah nak minta apa kan? Lama lah ya Allah, tak dapat lagi ni. Geram sangat terkeluar. Batal sembahyang. Dia jangan kata keluar bahasa Melayu, bahasa Arab pun tak boleh. Batal sembahyang bahasa Arab. Tanya tentang karamah ni lah. Panjang sangat. Sebab sana memang tak ada orang bunuh kan. Cuma kita yang ada sini. Jadi ada yang mengatakan kalau kita nak tinggalkan orang bunuh tu, kita kena taklif lah. Mazhab dia. Jadi macam mana tu yang sebenarnya? Sepatutnya kita tak perlu taklid mazhab dia. Tak perlu taklid mazhab dia sebab bahaya juga taklid dekat mana? Dekat tempat yang kita tak tahu hak wajib di sisi dia. Kita hanya tahu hidung je. Kadang-kadang ambil wuduk pun di sisi dia wajib tonyoh, kita tak tonyoh pun. Ni di sisi mazhab dia tuan-puan, kita sunat. Kenapa kita sunat menggosok? Kan kita gosok kan, sunat gosok. Meraihkan mazhab lain yang wajib gosok. Mazhab Hanafi dengan Maliki tuan-puan, dia tak boleh letak aja buah air. Walaupun air rata, tak boleh. Dia kena letak buah air sambil gosok. Maka kita taklid mazhab dia, wuduk pun kena wuduk cara dia, dan sembahyang pun cara dia.
Jadi simpelnya tak payah kita taklid mazhab dia, kita boleh kekalkan mazhab kita dan kita pilih kunut yang pendek. Kunut pendek ada? Mana kalau kita bahaya dia, kalau kita bertaklid itu, kalau sembahyang kita tak mazhab kita. Tak boleh. Sembahyang tak jadi lah. Hidung. Kita dah lah hidung tak tinggi. Jangan tonyong. Tinggi tak apa, memang auto letak je terus rapat hidung ni, tak perlu mencari. Kita ni terus dah tekam ni nak bagi hidung rapat. Jadi kunut ni tuan pendek, paling pendek lah kunut paling pendek. Allahumma ghafirli ya ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Habislah. Atau doa kunut paling pendek. Itu kunut yang warid, ada dua. Dan kunut ni tuan-puan, di kunut saja, lain tak boleh. Boleh reka sendiri asalkan menepati mana kunut. Apa dia kunut ni? Kunut ni ad-du'a wa sana. Kena ada dua tu. Tu kunut. Doa kena ada dalam tu doa, wa sana puji-pujian. Allahu akbar. Boleh? Allahu akbar tu puji-pujian. Lepas tu tambah doa dalam satu lagi doa. Boleh doa apa pun. Masa doa tu kita tak payah angkat tangan, Tak apa. Dia dua. Satu doa sunat, yang kedua angkat tangan sunat. Sunat tuan-puan angkat tangan ni tuan-puan, ada isu, pasal ada isu geng Wahabi duk condemn ketika Jumaat, tak sunat angkat tangan dia kata. Pasal orang baca khutbah tu, Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat. Akak puak kita semua. Wahabi tuan-puan, dia tak angkat. Kenapa? Dia kata tak sunat angkat. Mana Tok Imam angkat tu? Tok Khatib tak angkat pun. Dia nak kena Tok Khatib angkat dulu. Dia tak faham. Dia kena ingat jemaah sekali. Doa ni ingat jemaah. Doa ni tuan-puan, walaupun orang yang membaca doa tak mengangkat tangan, asalkan kita dengar dia doa, sunat kita angkat tangan. Kerana doa itu sunat, mengangkat tangan itu sunat. Dua benda berbeza. Kita dengar kawan kita baca ni doa, kita pun angkat tangan. Dan angkat tangan. Dia tak angkat pun, tak apa. Sunat juga kita. Kita amin pun sunat, angkat tangan pun sunat. Sebab itu Tok Khatib ni tuan-puan, mazhab kita, bukan mazhab Ahmad bin Hanbal. Wahabi ni tuan-puan banyak dia ikut mazhab Ahmad bin Hanbal. Dia tak ikut mazhab Syafi'i. Itu yang banyak berbeza sedikit tu. Berbeza dalam dia panggil unsur khilafiyah ni, bukan berbeza pada akidah. Berbeza pada mazhab. Mazhab kita Syafi'i sunat angkat tangan walaupun Tok Khatib tak angkat. Tok Khatib payahlah dengan tab lagi, dengan ni lagi ni. Baca, dah dia bukan berkhutbah, dia membaca khutbah, membaca tab. Jadi di tangan dia tab, tangan kanan dia ni, apa nama tu? Tongkat. Nak angkat macam mana? Nak angkat tangan macam mana? Nak angkat tongkat lah. Jadi dia tak angkat. Allahumma ghafir lil muslimin, dia angkat tab je dia. Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat. Kita ni di bawah ni yang dengar, sunat angkat tangan. Tu dulu 2-3 bulan lepas Wahabi duduk bising. Tak sunat angkat tangan. Kenapa lepas kat dua angkat tangan semua? Tak ada kerja dia kata. Dia semua baik-baik dia nak marah semua. Wirid pun marah. Dia kata wirid tak sunat semua. Wirid asing-asing. Jangan duk wirid jemaah. Wirid seorang-seorang dia kata. Seorang tak wirid dah cakap dia. Pakai angkat terpunggu tu balik terus tengok TV dah tau. Tengok dunia jam 10. Dunia jam 10. Tengok berita pukul 8 tu. World Cup tapi dah. Habis. InsyaAllah tuan-tuan kita sambung akan datang. Sunat tu apa lagi tadi? Ya abang sebut tadi kan? Siapa tak abang tanya dia? Dalam hati boleh. Apa bahasa pun boleh. Jangan bimbang. Dalam hati tuan-puan, apa bahasa boleh. Cuma lidah je. Lidah je nak tiga tu. Tak boleh keluar lidah. Hati tak apa. Sebab tu orang tak pandai cakap Arab tuan-puan, cakap bahasa Melayu, bahasa yang kita, tapi bercakap dalam hati. InsyaAllah. Allah faham apa pun bahasa. Jangan bimbang. Lepas sembahyang pun sama tuan-puan. Lepas sembahyang kita tak pandai, tak apa pun Allah maghfirli ni, kalau apa pun kita tak tahu makna. Kok Melayu lah. Cuma jaga-jagalah kok Melayu tu, minta hak, jangan minta hak sulit lah. Kok orang dengar. Faham, minta jenis hak sulit. Jangan tu. Dating dengar marah tu. Dia diam lah. Ya Allah, ya Allah. Agak-agak ni ada apa haji ni dia tu. Tiba-tiba senang. Apa dia? Khusyuk sangat. Apa itu?
Selepas waladhdallin, sebelum amin. Boleh ke kita dalam Rabbil Firli Walidayya? Okey, cantik soalan tu. Ini memang. Ini tuan disebut dalam kitab kita, saya tak ingat, kitab Surah Muslimin memang sebut. Kitab Idaman Penuntut tak pasti, tapi dalam kitab Mutala'an Badarain kitab asal disebut. Dalam kitab Surah Muslimin pun sebut. Antara tempat sunat tuan yang kita kadang-kadang tak perasan. Sebab tu jangan amin awal. Sunat sebelum kita amin, sunat kita baca Rabbighfirli. Baru kita amin. Waladhdallin ni tuan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan terus amin. Di situ tuan ada peruntukan sunat. Apa dia sunat? Sunat kita baca doa. Doa apa? Jangan panjang. Doa hanya sunatnya ialah muqtadayan yang tidak ada khilaf, Rabbighfirli. Itu saja. Pendek saja, jangan panjang. Rabbighfirli, ya Allah ampunkan dosaku. Terus amin. Baru sebut amin. Walaupun kita sebut amin kita jadi imam, walaupun kita jadi imam, sebelum kita nak amin ni kita Rabbighfirli amin. Tu dapat kat makmum dulu. Makmum kata lambat tu imam. Tu imam dah baca Rabbighfirli. Kita kena sabar. Tak, bukan dalam hati. Di luar. Ini yang khilaf. Di dalam kitab I'anatul Talibin, Syekh Bakri Syattaq sebut yang mu'tamadnya ialah Rabbighfirli saja. Tetapi ada ulama mengatakan sunat boleh ditambah. Ini dalam kitab I'anatul Talibin. Ditambah sekadar wali-walidayya. Itu saja. Lebih tak sunat. Jangan lebih. Jangan wali-walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sudah. Orang bagi sikit nak lebih. Itu kita tak tahan. Itu je. Dua pahala sunat. Rabbighfirli untuk kita. Wali-walidayya itu untuk ibu bapa kita. Sekatu je. Rabbighfirli wali-walidayya. Terus amin. Kenapa nak waktu ni kata para ulama? Kerana nak waktu yang mustajab. Amin ni tuan, kalaulah kata para ulama, kebetulan kita amin itu kena dengan amin para malaikat, maka Allah Ta'ala akan makbul doa kita. Doa dia punya Fatihah tu kan doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mintalah apa pun. Apa kita minta? Ihdinas siratal mustaqim. Itu doa yang rasmi. Kita nak tambah doa kita. Doa yang paling tumpan, paling bernilai dua benda. Ini diajar oleh para ulama. Tempat ni. Doa lain tutupan tak boleh masuk. Tak sunat masuk. Tempat ni. Iaitu dua benda ni. Untuk diri kita dan besarnya ibu bapa kita tumpan. Dibenarkan juga kata ulama untuk masukkan dua ibu bapa kita. Rabbighfirli wali walidayya. Dibenarkan juga. Walaupun yang muqtamad katanya satu je. Untuk diri kita saja dibenarkan ketika itu. Ibu bapa pun tak sunat. Tapi ada ulama mengatakan dalam kitab I'anatul Talibin, Syekh Bakri Syattaq mengatakan boleh juga tambah. Tapi sekadar ibu bapa. Kenapa? Kerana nilai ataupun dipanggil penghormatan yang besar kepada dua ibu bapa kita itu ranking dia sangat tinggi. Boleh masuk dalam tempat yang dikhususkan. Wallahu a'lam. Fatihah masuk sembahyang isyak, maghrib, masuk wudu, kita teraskan bacaan kita. Fatihah tu. Malam bila kita dah habis waladhdallin tu bolehlah kita. Rabbighfirli. Rabbighfirli tu perlahan. Sembahyang yang kita kena siarkan itu macam sama. Tak macam bersambung dengan ayat Fatihah tu. Boleh, tak apa, sama. Contoh, kita baca sir kan, kita baca seorang-seorang diri. Waladhdallin, Rabbighfirli, amin. Tapi kena ingatlah tumpang, kadang-kadang tak ingat, memang amin teruslah. Dia auto dah. Dia auto. Nak kita orang tua ni tuan-tuan, sebab tu saya slow-slow. Sebab nak repair dah 20 tahun dah kita. Contohlah kita duduk rokok macam tu. Nak pergi ke rokok ni, nak tidak nak cantik ni tuan-tuan. Ni sujud bukan sujud kedatang. Nak bagaimana cara nak sunat ni, nak bagi 5 ni kita boleh buat sunat. Kita dah buat lama dah. Agak sukarlah nak ingat. Perlu dia punya fokus betul. Waktu solat tu fokus betul. Waladhdallin. Ingat. Ni. Amin. Jangan amin lagi. Rabbighfirli. Tu.
I'tidal? Tak ada. Tu Rabbana walakal hamdu. I'tidal nak sujud ke? Ya. Boleh. Boleh. Doa itu dipanggil doa yang dikhususkan. Rabbana walakal hamd tu boleh tambah. Dia ada 3 versi ataupun 2 versi. Hamdan katsiran kama. Dia boleh baca doa tu sebab apa? Itu doa yang memang dikhususkan. Doa sunat. Dia banyak versi tu. Sunat ada 2. Ada setengah kitab yang besar ada 3 jenis. Mula dengan mil as-samawati wa mil ardi wa mil afis sama. Patut sama pun dok. Hamdan katsiran. Itu sunat. Dia panggil versi yang lain. Jadi sampailah selesai baru terus sujud. Adapun doa lain tak sunat. Sebab dia ringkas di tempat yang pendek. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin waj'alna min 'ibadikal mutatahhirin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.